各位弟兄姐妹平安。 Salam damai sejahtera Bapak Ibu sekalian. Shalom. 我们开始今天的崇拜， Kita akan memulai ibadah kita hari ini. 全献给你。 All to Thee.我们一起来宣告我们的信仰，使徒信经。我信上帝，全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感孕，由童贞女玛利亚所生，在本丢欧比拉多手下受难，被钉于十字架，受死，埋葬。第三天从死人中复活升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信圣而公的教会，我信圣徒相通，我信罪得赦免，我信身体复活，我信永生。阿门。 Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. 我们接着唱一首诗歌， Kita kembali mengangkat sebuah pujian, 神的时间。 Waktu Tuhan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti.
telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Aba, Bapa, terima kasih Engkau telah menyertai kami di dalam 1 minggu ini. Terima kasih ya Tuhan, karena kebaikan-Mu dan anugerah-Mu, kami dapat berkumpul kembali untuk beribadah kepadamu. Tuhan, Engkau yang sertai hati dan pikiran kami, sehingga setiap firman yang akan kami dengar nantinya dapat kami mengerti dengan baik. Tuhan, kami mau berdoa untuk pekerjaan misi di dunia ini. Kami mau menyerahkan untuk setiap misionaris yang Kau utus. Kiranya dimanapun mereka berada, Kau yang selalu memberkati pelayanan mereka. Tuhan, kami juga mau terus berdoa untuk negara kami. Kiranya Engkau yang terus memimpin dan memberkati negara kami ini, Tuhan. Untuk setiap pemerintahan dan pemimpin yang ada di negara ini, kiranya Engkau yang selalu memberikan mereka hikmat bijaksana dalam memimpin negara kami ini. Kami juga mau berdoa untuk gereja kami. Kami percaya Engkau akan terus memberkati setiap jemaat gereja kami, Tuhan. Untuk kesehatan dan iman kerohanian kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Untuk aktivitas pelayanan di gereja kami, kiranya Engkau yang ikut campur tangan, Tuhan. Dan juga untuk setiap pengurus dan majelis, kiranya Engkau yang selalu memberikan kami kerendahan hati untuk melayani-Mu. Untuk hamba Tuhan yang membina gereja kami, Engkau yang selalu menjaga dan melindungi mereka. Inilah doa kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan syukur. Amin. Ya, saya Ping An, salam damai dan salam sejahtera buat kita semua yang bisa mengikuti ibadah pada hari ini. Kami berhubung krisis pandemi COVID-19 ini ya, sampai saat ini kita juga belum tahu kapan bisa selesai. Tetapi kami terus menghibau kepada semua jemaat Elim, tetap taati protokol yang sudah disediakan ya, cuci tangan, pakai masker selalu, dan jangan berkerumun kemana-mana. Izinkan saya untuk menyampaikan beberapa warta jemaat ya. Pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Sen Mu Se ya, misionaris Korea juga ya, dia berhubung Bok Suliu sampai saat ini masih di Korea ya, jadi dia bisa menyampaikan firman Tuhan untuk setiap kita. Kita mengucap terima kasih. Ini ada berita kabar duka cita ya, yaitu jemaat tua kita ya, Bapak Supianto Aboice. Pada hari Selasa yang lalu, dia telah meninggal dunia, telah pulang ke rumah Bapak ya. Jadi kami jemaat Elim mengucapkan belasungkawa dan memberikan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan ya. Aboice itu adalah orang yang tinggal di Gelugur Lorong 10 ya, supaya semua jemaat bisa tahu. Dan pada hari Rabu ini kami tetap ada ibadah doa. Ibadah doa jam 7.30 melalui Zoom. Dan setelah ibadah doa nanti, keluarga meminta kita untuk adalah acara penghiburan keluarga. Seperti biasa ya, penghiburan ini kita lewat Zoom dan akan dipimpin langsung oleh Boksu Liu Wangchu dari Korea. Jadi kami harapkan apabila nanti Rabu ini Anda mendapatkan link Zoom ini, Anda boleh kirimkan kepada saudara-saudara, teman-teman semuanya ya. Dan juga tentunya Rabu ini lebih ramai karena keluarga-keluarga dari Pak Supianto Aboice, mereka juga akan mengikuti
secara online, secara Zoom ya. Jadi dan hari Selasa ini kembali akan diadakan BSDT ya, karena Selasa lalu berhubung meninggalnya Pak almarhum Supianto, makanya Selasa yang lalu kami pending ya, cancel. Jadi Selasa ini tetap diadakan. Mengenai persembahan gereja, ada 2 macam persembahan. Pertama, Anda bisa langsung datang ke gereja dari pukul 12 sampai pukul 3. Dan yang kedua, Anda bisa transfer langsung ke rekening bendahara. Dan kami sangat berterima kasih untuk setiap persembahan-persembahan yang sudah diberikan. Karena persembahan ini sangat-sangat kami butuhkan untuk operasional sehari-hari gereja Elim di tempat ini. Demikianlah warta jemaat kita. Pada saat ini kita persilakan Bok Susan untuk menyampaikan firman Tuhan. Tetap semangat, Tuhan berkati kita semua. Shalom saudara-saudari kasih dalam Tuhan. 我们一起翻到马可福音4章3到9节。 Mari kita bersama membuka Alkitab kita dari Injil Markus pasal yang keempat, ayat yang ketiga sampai yang ke-9. 你们听啊，有一个撒种的出去撒种，撒的时候，有落在路旁的，飞鸟来吃尽了；有落在土前石头地上的，土起不生，发苗最快，日头出来一晒，因为没有根，就枯乾了；有落在荆棘里的，荆棘长起来，把它挤住了，就不结实；又有落在好土里的，就发生长大，结实有30倍，有60倍的，有100倍的。又说，有耳可听的，就应当听。 Markus pasal 4 ayat yang ketiga sampai yang ke-9. Dengarlah, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati, sehingga ia tidak berbuah. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, ia tumbuh dengan suburnya dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat, dan katanya, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Amin. 2021年，新的一年开始了， Tahun 2021 telah dimulai, tahun yang baru telah dimulai. 已经快月底了，1个月都要快过去了。 Dan bahkan kita juga sudah hampir mendekati akhir bulan, kita telah hampir melalui 1 bulannya. 大家已经过了新的一年的第1个月，大家过得怎么样？ Nah, kita semuanya telah melalui 1 bulan di dalam tahun yang baru. Nah, bagaimana kita melewatinya? 疫情仍然在我们身边， Kondisi pandemi masih terus berlangsung saat ini. 已经开始疫苗的接种，但是能够恢复原来的生活，好像还是遥远的。 Nah, bahkan saat ini vaksin juga sudah mulai diberlakukan kepada setiap mereka yang membutuhkannya, khususnya yang terlebih dahulu diutamakan. Tetapi apakah kondisi dengan diberikannya vaksin ini bisa memulihkan kondisi kehidupan kita seperti sedia kala? 就是到了新的一年，但是我们的生活仍然一样。 Nah, kita sudah memasuki 1 tahun yang baru, tetapi kehidupan kita masih saja sama seperti tahun yang lalu. 这个疫情在经济上带来了很大的问题，在我们心理上的压力也很大。
Nah, kondisi pandemi saat ini terjadi itu membawa satu dampak yang sangat memberatkan di dalam hal perekonomian kita dan bahkan juga di dalam perasaan dan kesedihan kita. 教会都只能在线上聚会，看到很多弟兄姊妹们的心已经软弱了。 Dan bahkan kegiatan gereja itu hanya bisa berlangsung melalui online dan kita melihat banyak jemaat Tuhan yang juga sudah melemah secara iman kerohanian mereka. 到了这个时刻，我们能依靠什么？ Nah, sampai di tahapan seperti ini kita bersandar kepada apa? 我们一起看以赛亚书40章8节说的话。 Mari kita bersama melihat nas firman Tuhan dari Yesaya 40 ayat yang ke-8. 草必枯乾，花必凋残，唯有我们神的话必永远立定。 Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. 阿门。 Amin. 我们信神的话，无论在什么样的情况，都可以扶持我们，带领我们。 Nah, kita percaya kepada kebenaran firman Tuhan di dalam segala kondisi keadaan firman Tuhan yang akan senantiasa menopang dan memelihara kehidupan kita. 大家相信吗？ Apakah kita percaya? 问题是在我们里面没有神的话。 Nah, masalahnya adalah di dalam diri kita, kita tidak memiliki firman Tuhan. 我再说，问题不是我们的环境或者现在的情况，最大的问题在我们里面没有神的话。 Sekali lagi saya tekankan bahwasanya masalahnya, persoalannya itu bukan oleh karena kondisi keadaan yang tengah berlangsung saat ini, tetapi masalahnya adalah di dalam diri kita tidak ada firman Tuhan. 有神的话，但是在我们生活里面没有长起来。 Kita punya firman Tuhan, tetapi di dalam kehidupan kita sehari-hari, firman Tuhan itu tidak dinyatakan, tidak bertumbuh. 没有长起来，我们拿不到神话语的果子。 Dan oleh karena firman itu tidak bertumbuh, maka kita juga tidak bisa menghasilkan buah daripada firman Tuhan itu. 今天的经文第1节说，那天也是有许多人到耶稣那里聚集在一起。 Nah, kebenaran firman Tuhan di dalam pasal 4 Injil hari ini dikatakan, pada hari itu Tuhan Yesus juga memulai mengajar di tepi danau dan pada saat itu ada begitu banyak orang yang sangat besar jumlahnya mengerumuni dia. 3节，耶稣对着许多人喊着说：“你们听啊！” Dan bahkan di ayat yang ketiga dikatakan di sana Tuhan Yesus berteriak, katakan kepada banyak orang ini, dengarlah. 有一个撒种的出去撒种， Nah, pada waktu itu ada satu orang penabur yang dia pergi keluar untuk menabur benih. 有一些种子落在路旁， Nah, ada sebagian benih yang jatuh di pinggir jalan 有一些落在土前石头地上， dan ada sebagian yang jatuh di tanah yang berbatu-batu 有一些就在荆棘里， dan ada sebagian yang di semak duri 有一些落在好土里。 dan ada sebagian lagi yang jatuh di tanah yang baik. 在这个比喻里面的种子意味着天国的道。 Nah, di dalam perumpamaan ini yang dimaksudkan dengan benih itu adalah kerajaan Allah. 撒种的人是耶稣或者神的仆人。 Dan penabur yang dimaksud itu adalah Tuhan Yesus atau hamba Tuhan. 那撒到路旁那个土前石头地荆棘里，是不是撒种的人撒错的呢？ Nah, pada saat penabur ini dia menaburkan benihnya, ada sebagian yang jatuh di pinggir jalan, kemudian ada sebagian yang jatuh di tanah berbatu-batu, dan ada sebagian yang jatuh di semak duri. Apakah ini adalah masalah atau persoalan atau kesalahan daripada si penabur ini? 那不是。 Bukan. 经济那个洁净学家说，当时的农业方式是先撒种，以后翻耕的。 Nah, ada sebagian ahli yang mereka menyatakan bahwa pada zaman itu cara orang-orang bertanam itu adalah dengan terlebih dahulu menaburkan benih, kemudian sesudah itu baru menggali tanahnya. 所以
这个种子常常落在各种各样的、各种不同的土地上面。 Oleh karena itu maka benih ini dia bisa jatuh di tanah yang beragam jenis. 第一个落在路旁的种子是怎么样？ Nah, benih yang pertama yang jatuh di pinggiran jalan itu bagaimana? 因为那个土太刚硬了，种子不能长出来。 Nah, oleh karena tanah itu sangat keras, sangat tandus, sangat kering, maka benihnya itu tidak bisa tumbuh. 那么不长出来的这个话语仍然继续在吗？ Nah, oleh karena itu jikalau benih firman Tuhan ini yang tidak masuk ke dalam tanah, apakah itu dia masih tetap ada? 不是的。15节，撒旦立刻来把撒在他心里的道夺了走。 Nah, jadi benih itu tidak akan ada, tetapi di dalam ayat ke-15 di sini dikatakan, lalu datanglah iblis dan mengambil firman yang baru ditaburkan di dalam mereka. 彼得前书5章8节描述撒旦怎么说呢？ Nah, di dalam surat Petrus di sini dikatakan bagaimana surat Petrus ini menggambarkan kondisi yang daripada iblis itu. 你们的仇敌魔鬼就是遍地游行，寻找可吞吃的人。 Nah, dikatakan di sini, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. 撒旦一直关注着撒到你心里面的这个道。 Nah, setan atau iblis dia selalu berusaha untuk mengambil firman yang ada di dalam diri kalian. 他一旦发现了没有任何的成长， Dan dia selalu melihat jikalau tidak ada pertumbuhan, 撒旦立刻来夺走的。 maka tentu si iblis ini dia akan segera mengambilnya. 本来这个第一个路旁的比喻是表达不信人的信，拒绝天国的人。 Nah, sebenarnya perumpamaan yang pertama ini menyatakan tentang orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, mereka yang menolak tentang kerajaan Allah. 这是圣经说心里刚硬的人，所以不要接受天国的道。 Nah, Alkitab menjelaskan bahwasannya ini adalah orang-orang yang mengeraskan hatinya, mereka yang menolak firman Tuhan. 但是很遗憾的事情是在我们基督徒里面也能够看得到。 Tetapi yang amat sangat disayangkan ialah bahwasanya di dalam kalangan kita orang Kristen juga ada orang-orang seperti ini. 这是什么意思呢？ Nah, ini artinya 他 apa? 已经遗失了神话语的味道。 Nah, ini artinya dia telah kehilangan kemauan untuk kebenaran firman Tuhan. 就不喜欢读，也不喜欢听。 Nah, ini artinya mereka tidak mau, tidak suka untuk membaca Alkitab atau mendengarkan firman Tuhan. 会不会有这样的基督徒呢？ Nah, apakah mungkin ada orang Kristen yang seperti ini? 我们会不会是这个样子呢？ Nah, apakah di antara kita bisa menjadi seperti ini? 听是听，但是听不进去。 Nah, mendengar dan hanya mendengar saja, tetapi mereka setelah mendengar mereka tidak masuk ke dalam hati dan pikiran mereka. 因为已经在心里面充满着别的东西。 Karena di dalam hati dan pikiran mereka telah dipenuhi dengan hal-hal yang lain. 即使是正在听到的时间、读经的时间， Dan bahkan terlebih lagi mereka sudah tidak punya waktu untuk mendengar firman Tuhan dan untuk membaca firman Tuhan. 但是信不在这里，已经跑到别的地方。 Atau bahkan ketika mereka mendengar atau mereka membaca firman Tuhan, hati mereka sudah tidak di sana. 或者有耳朵听，左耳朵出。 Dan atau mungkin masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. 所以礼拜一结束了，阿门，一起站起来。刚刚听到了什么内容，却完全记不住。 Oleh karena itu ketika selesai ibadah kebaktian, ketika amin selesai, maka mereka sudah melupakan apa yang telah didengarkan barusannya. 大家要记住， Nah, saudara-saudari yang kekasih, kita harus ingat 我们刚刚看了这个撒旦魔鬼的找老的工作，就是立刻夺走的工作。
Nah, kita harus tahu bahwasannya pekerjaan daripada iblis itu adalah mereka mau segera mengambil firman Tuhan itu dan membawanya lari. 更害怕的事情是，相当多的基督徒已经习惯了。 Dan bahkan hal yang paling mengerikan ialah bahwasannya begitu banyak orang Kristen yang sudah terbiasa dengan kondisi keadaan seperti ini. 对他们来说，听到的时间不是渴慕神话语的时间， Dan bagi mereka waktu untuk mendengar firman Tuhan bukanlah waktu mereka haus akan kebenaran firman Tuhan. 只是当成礼拜的一个程序仪式而已的。 Tetapi hanya merupakan satu rutinitas belaka saja. 我准备讲道的时候，我自己想象一下，我在台上这样讲道的时候， Dan ketika saya mempersiapkan khotbah ini, saya sendiri berpikir bahwa ketika saya berkhotbah, 但是撒旦魔鬼都是你们所在的那个地方很繁忙的工作。 tetapi pada saat yang bersamaan iblis juga dengan sibuk mempersiapkan strateginya untuk mengambil firman Tuhan ini. 我讲神的道，但是他把一个一个道立刻夺取的。 Saya berusaha untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, tetapi pada saat yang bersamaan dia juga berusaha untuk mengambil firman Tuhan itu. 现在是我们在做礼拜的，应该充满神的荣耀恩典的时间，是吧？ Nah, saat ini adalah waktu bagi kita untuk beribadah, untuk mendengar firman Tuhan. Seharusnya dipenuhi dengan firman Tuhan, bukan malah kehilangan firman Tuhan. 但是因为这个道不能进去，所以却成为撒旦魔鬼更努力工作的时间。 Dan oleh karena firman itu tidak bisa masuk ke dalam diri kita, maka iblis ataupun setan dia juga berusaha untuk lebih lagi mengambil firman Tuhan itu. 应该这是我想多的吧？我想错的吧？ Dan saya berharap ini adalah pemikiran saya yang salah. 所以说，我们属灵的征战不是在很远的地方， Oleh karena itu dikatakan bahwasanya peperangan rohani kita itu bukanlah di tempat-tempat yang jauh, tetapi tempat-tempat yang sangat dekat 就 sekali. 是在这个时间，就是从听到的这个时间里面有的。 Dan bahkan di saat ini, saat kita mendengarkan firman Tuhan, 我们对待神话语的态度已经开始的。 nah ini dimulai dengan bagaimana sikap kita terhadap firman Tuhan. 第二是落在石头地上， Nah yang kedua itu adalah yang jatuh di tanah yang berbatu-batu. 16节说，就是人听了道，立刻欢喜领受。 Nah di sini dikatakan di ayat 16, ialah orang-orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. 就是听了道，在心中有感动。 Nah ini setelah mereka mendengarkan firman Tuhan, ada kegerakan di dalam hatinya, menggugah hatinya. 我们听神的话语的时候，心里有一个欢喜的感觉。 Nah ketika kita mendengarkan firman Tuhan, di dalam diri kita ada satu perasaan sukacita. 这是很好的。 Ini adalah hal yang baik. 神的话语会让我们感到一个喜乐。 Nah firman Tuhan bisa memberikan sukacita bagi diri kita. 尤其是发现一个新的真理、新的一个遭到的时候，我们心里面会感到一种饱足的。 Nah, dan bahkan khususnya ketika kita mendapatkan satu kebenaran yang baru, kita merasa sangat tertarik, kita merasa sangat puas sekali. 但是后来怎么样？ Tetapi setelah itu bagaimana? 17节说，但他信没有根，不过是暂时的。 极致为到遭了患难，或是受了逼迫，立刻就跌倒了。 Nah di ayat 17 dikatakan, tetapi mereka tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan, karena firman itu mereka segera murtad. 我们仔细的看这句话，它没有长大，没有果子。 Nah kita melihat bahwasannya ketika mereka mendengar firman Tuhan, mereka menerimanya, mereka tidak bertumbuh, mereka tidak menghasilkan buah. 就是他是受到神道的人、神话语的人，他没有长大，没有果子，是吧？ 对
Nah, setelah mereka menerima firman Tuhan, mereka hanya mendengarnya saja, tetapi mereka tidak berakar dan tidak berbuah. 然后说跌倒这样说了。 Dan dikatakan di sini bahwasanya ketika penindasan datang, 跌倒的原因不是因为遭遇了从外面来的患难和逼迫，不是这个原因。 nah penindasan atau penganiayaan yang datang bukan oleh karena faktor dari luar. 这句话更强调的原因就是他心里面没有根。 Nah, dari sini intinya adalah bahwasannya mengapa ketika penderitaan penganiayaan datang mereka murtad itu karena mereka tidak berakar. 耶稣没有说种子发芽没有扎根， Nah, Tuhan Yesus tidak mengatakan bahwasannya tunas itu bertumbuh dan tidak berbuah, tidak berakar. 没有说这个种子没有扎根，没有这样说的。 Nah, Tuhan Yesus tidak katakan bahwasannya benih ini tidak berakar. 而是说他心没有根这样说的。 Nah, tetapi Tuhan Yesus katakan bahwasannya mereka tidak berakar. 没有根不是这个种子的问题，就是你自己的心的问题。 Nah, ini masalahnya adalah ada di dalam hati kita. 心没有根，为什么呢？ Nah, mengapa hati kita itu tidak berakar? 你虽然喜欢领受了，你感到饱足，但是只是到这里而已的。 Nah, ketika kita mendengarkan firman Tuhan, ketika kebenaran firman Tuhan masuk ke dalam diri kita, kita puas dan berhenti hanya sampai di sana saja. 有一些现代圣经的翻译说，没有存到心里的深处，这样说。 Nah, ada beberapa terjemahan Alkitab yang baru mengatakan bahwasannya itu tidak masuk sampai ke dalam dirinya. 存在心里深处，这是听了道以后一直放在心里存着这个意思。 Nah, artinya bahwasannya ketika mendengarkan firman Tuhan itu tidak tinggal dan berakar di dalam diri kita. 这是不断思考、默想、记住的态度。 Nah, ini merupakan sikap yang dimana seharusnya memikirkan dan terus-menerus merenungkan firman Tuhan siang dan malam. 换句话来说，就是有表达紧紧的抓住神的话语这个意思。 Atau dengan kata lain dikatakan bahwasanya kita terus-menerus memegang teguh kebenaran firman Tuhan. 把道成为自己的杖，到哪里都随身带着。 Dan kita menjadikan kebenaran firman Tuhan itu sebagai tongkat atau gada bagi kita. Dan kemanapun kita pergi, kita memegang teguh tongkat itu. 疲倦的时候，遇到野兽和敌人的时候，更加紧紧的抓住来跟他们交战的。 Nah, bahkan kita memegang teguh gada atau tongkat itu ketika kita menghadapi segala persoalan, ketika kita berhadapan dengan binatang buas, ketika kita berhadapan dengan musuh kita, maka kita seharusnya lah memegang teguh gada atau tongkat kita. 这就是在你心中的扎根。 Nah, ini artinya firman Tuhan itu berakar di dalam hati kita. 第二种的土浅石头地，在我们里面很容易看得到。 Nah, kondisi seperti ini sangat amat mudah kita bisa jumpai di dalam kehidupan kita sehari-hari. 神的仆人或者这个传道人长得好，就长得很新鲜。 Nah, ketika hamba Tuhan menyampaikan firman Tuhan, ketika mereka menyampaikan dan kita bisa menerimanya, kita rasa ini firman Tuhan sangat bagus sekali. 我们听他们的分享就很欢喜或者满足。 Nah, ketika kita mendengar khotbah mereka, kita merasakan sangat sukacita, kita merasa sangat puas. 这样的时候，我们一般说：“长到很有恩典，我得了恩典。” Nah, jikalau kita mengalami kondisi seperti ini, kita bisa mengatakan bahwasanya, oh, saya mengalami anugerah Tuhan, saya mendapatkan berkat Tuhan. 但是问题是，就是到这儿结束。 Tetapi persoalannya ialah kita hanya berhenti sampai di sini saja. 所以很快忘记失去，就心里没有扎根。 Dan selanjutnya kita tidak berakar dan berbuah. 这个道神的话语不会影响你们。 Sehingga kebenaran firman Tuhan tidak memiliki dampak di dalam kehidupan kita.
听的道只是那一时刻一次性的、暂时性的。 Nah, kita hanya mendengar firman Tuhan pada saat itu saja, hanya sementara itu saja. 很多基督徒误会，他们认为听到欢喜的这个感觉，就这个感觉带来我属灵的成长。 Nah, ada begitu banyak orang Kristen yang mereka salah paham, yaitu ketika mereka mendengarkan firman Tuhan, mereka mendapatkan sukacita dan mereka merasakan mereka telah mengalami berkat Tuhan. 这是太大的误会。 Nah, ini merupakan satu kesalahpahaman yang sangat besar. 我们还需要这个道在我们心里面能够不断的扎根来成长。 Nah, kita masih perlu bahwasanya kebenaran firman Tuhan itu tinggal di dalam diri kita, berakar dan berbuah. 今天经文说，不会扎根的原因不是这个种子没有力量，就是你的心的问题。 Nah, melalui kebenaran firman Tuhan hari ini kita mengetahui bahwasanya benih ini tidak berakar, itu bukan persoalan pada benihnya, tetapi diri kita yang tidak berakar. 就是圣经说，你的心没有根。 Nah, jadi sama seperti Alkitab katakan hatimu tidak berakar. 很遗憾的事情是，很多基督徒评估听的感觉好，这个讲道挺好的。 Nah, dan amat sangat disayangkan adalah begitu banyak orang Kristen yang menganggap bahwasanya firman Tuhan ini sangat bagus sekali, sangat baik sekali. 或者今天讲的不太好， Ataukah mereka katakan, firman Tuhan hari ini tidak cukup baik. 他们评估长远好不好？ Nah, mereka hanya melihat firman Tuhan itu berdasarkan diri mereka baik atau tidak baik. 是的，长远也是人不会完美的。 Nah, benar bahwasanya pembicara atau pengkhotbah itu juga adalah manusia, tidak ada yang sempurna. 但是如果你是真的神在讲道里面渴慕的寻找，要抓住神的真理的话， Tapi jikalau kita adalah orang yang sungguh sepenuh hati mau mendapatkan firman Tuhan, mau menggenggam utuh firman Tuhan, 我信他会得着的。 maka saya percaya bahwasanya tentu kita akan mendapatkan berkat dari firman Tuhan. 第三是18到19节， Nah, yang ketiga yaitu ayat ke-18 sampai 19. 还有那撒在荆棘里的， Yaitu benih yang jatuh di tanah yang dengan semak duri. 就是人听了道，后来有世上的思维、钱财的迷惑和别样的思维，进来把道记住了，就不能结实。 Nah, dikatakan dan yang lain ialah yang ditaburkan di tengah semak duri. Itulah yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. 我们在这里面能够看得到，我们的生活里面有什么会拦住这个种子的成长和结实。 Nah, melalui kebenaran firman Tuhan ini kita bisa bersama melihat hal-hal apa sajakah yang bisa merintangi firman Tuhan itu bertumbuh dalam diri kita. 我们看这个3个词很有意思， Nah, kita bisa bersama melihat ada 3 istilah di sini dan ketiga istilah ini sangat bermakna sekali. 就是思虑、迷惑、思维。 Yaitu yang pertama itu adalah kekhawatiran dunia, yang kedua tipu daya kekayaan, dan yang ketiga itu adalah keinginan akan hal yang lain. 我们在这个3个词里面发现那个一种焦点的一个转移。 Nah, kita di dalam nas firman Tuhan ini kita melihat bahwasanya ketiga istilah ini bersama-sama menuju ke satu titik. 思虑是一种担心忧虑的状态。 Yaitu yang pertama itu adalah satu kekhawatiran akan hal-hal duniawi. 在某一个事情上缺乏或者不安的一个状态。 Ada satu kekhawatiran akan ketidakcukupan di dalam segala hal, di dalam segala aspek. 然后迷惑呢？ Dan yang kedua itu adalah tipu daya. 迷惑是被某一个东西吸引或者相应的状态。 Nah, tipu daya merupakan satu kondisi digoda oleh satu hal atau kondisi. 人类最常见的迷惑就是钱财的迷惑吧。 Dan hal yang paling menggoda manusia itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan harta atau kekayaan.
然后到了第三步，在心中产生要得到的一种欲望。 Nah, dan yang ketiga itu adalah keinginan-keinginan atau cita-cita yang kita ingin capai. 或者已经拥有着，但是觉得不够，还要更多。 Nah, ataukah kita merasa tidak cukup, kita sudah ada, tapi kita masih mau lagi, dan mau lagi. 这是私欲。 Nah, ini adalah 其实 keinginan-keinginan. 私欲的范围很大很广。 Dan sebenarnya keinginan-keinginan ini ruang lingkupnya cukup besar. 那个钱财的私欲，或者权柄的私欲，或者好名声的私欲等等。 Nah, keinginan ini mungkin bisa dalam posisi atau kedudukan, kemudian dalam kekayaan, ataukah keinginan-keinginan yang lainnya. 这样私欲的内容是不同，但是基本上这都是为了满足自己的。 Nah, mungkin keinginan-keinginan ini ada begitu banyak macam, tetapi intinya bahwasanya keinginan-keinginan ini adalah untuk hal-hal yang memuaskan diri kita. 如果在我们心里面有这一些东西，神的道就不能长起来。 Nah, jikalau ada hal-hal ini di dalam diri kita, maka firman Tuhan tidak bisa bertumbuh. 更关键的是19节最后面说不能结实。 Nah, bahkan kita melihat di bagian akhir dari ayat ke-19, di sana dikatakan sehingga tidak berbuah. 大家关注一下耶稣的解释很有意思。 Nah, mari kita bersama fokus melihat di dalam penjelasan yang Tuhan Yesus katakan. 19节说这些东西把道记住了。 Nah, dikatakan lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal lain masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. 在一个空间里面，神的道和私欲、迷惑和私欲都记着的。 Nah, kita lihat bahwasanya di dalam satu ruang, di dalam satu kondisi, di sana ada kekhawatiran dunia, ada tipu daya, ada keinginan, dan itu menghimpit firman Tuhan. 这是太拥挤的一个公交车或者火车一样的。 Nah, seperti satu kondisi di dalam satu kereta api atau di dalam satu bus yang begitu padat. 他们彼此竞争的一种状态，所以他们要占领就更多的空间。 Nah, mungkin di dalam kondisi keadaan seperti itu mereka berusaha untuk mendapatkan ruang lingkup yang lebih melegakan mereka. 有一些捷径说，私利的经济、迷惑的经济、私欲的经济一起就长起来。 Nah, dikatakan bahwasannya kekhawatiran dunia, tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal lain itu bersama-sama menghimpitnya. 把土地里面的养分就都夺去了，所以神的道不能长出来。 Sehingga dikatakan bahwasanya ketiga semak-semak ini itu berusaha untuk mengambil nutrisi yang ada di dalam tanah itu sehingga benih itu tidak bisa bertumbuh. 的确是这样的，我们心中有私欲和迷惑，私欲夺取着我们的心。 Dan hal yang sama yaitu ketika keinginan dunia atau tipu daya dunia itu menghimpit firman Tuhan yang ada dalam diri kita sehingga membuat kita tidak bisa bertumbuh. 他们已经占领了我心中的所有的空间。 Nah, mereka telah menguasai banyak tempat di dalam diri kita. 我们应该要多多的默想神的话语来给道 Nah, kita 更多的空间。 Kita seharusnya menggunakan lebih banyak waktu kita untuk banyak-banyak mendengarkan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan siang dan malam. 我们不是更多的空间，我们应该要把全部的空间交给他。 Bukan kita menggunakan lebih banyak ruang lingkup untuk hal itu, tetapi kita seharusnya menggunakan keseluruhan ruang lingkup itu untuk firman Tuhan. 我们从这样的角度来看，那么在我们心中的经济不单是这三个东西。 Nah, dari sudut pandang seperti ini kita melihat bahwasanya di dalam diri kita bukan saja hanya ketiga hal ini saja. 在我们心里面长出来的占地方的所有的感情或者所有的事情，是神话语的一个竞争对手。
Nah, oleh karena kondisi keadaan seperti ini, maka seharusnya diri kita, segala pikiran dan perasaan kita juga harus selaraskan di dalam firman Tuhan. 如果他长得和神的话语一样高，或者更高的话，这一定是拦住神话语的长大。 Nah, jikalau semak duri ini dia lebih tinggi daripada benih firman Tuhan, maka tentu dia akan menghimpit, dia akan merintangi pertumbuhan firman Tuhan. 所以我们的心是一个不断征战的一个场地。 Nah, oleh karena itu hati kita atau iman kerohanian kita merupakan satu tempat peperangan rohani, merupakan satu medan perang. 圣经说，思虑、迷惑、思维等等，跟我们神的话语打仗。 Nah, di sini dikatakan kekhawatiran dunia, godaan kekayaan dan keinginan lain berperang di dalam diri kita. 就是为了占领更多的地方。 Yaitu supaya berusaha mendapatkan tempat-tempat yang lebih besar. 大家知道吗？这个打仗是什么时候可以结束？ Nah, apakah saudara-saudari ketahui bahwasanya peperangan ini kapan akan berakhir? 什么时候能平安？ Nah, pada saat kapan akan ada damai? 就是其中另一方完全占领整个地方的时候。 Yaitu jikalau di antara salah satunya itu telah memenangkan tempat yang ada. 这是一方完全掌控另一方的时候，才能得到平安的。 Yaitu jikalau salah satu di antara satu pihak memenangkan lebih banyak tempat, maka di sanalah baru ada kemenangan. 问题是那一方占了更多呢？ Nah, masalahnya adalah pihak manakah yang bisa mendapatkan cakupan yang lebih luas. 如果神的话占了更多的，所以控制他们的话好。 Nah, jikalau firman Tuhan yang mencakupi tempat yang lebih luas, maka ini adalah hal yang baik. 这个时候我们能够享受耶稣基督的平安。 Nah, ini merupakan satu kondisi di mana kita bisa menikmati damai sejahtera dari Tuhan Yesus. 那么，另一种的平安，另一种的情况，这是真正的平安吗？ Nah, dan jikalau kedamaian yang satu lagi, apakah itu adalah kedamaian yang sejati? 我们基督徒除了神的道以外，这个世上的这些东西来被占领，会得到平安吗？ Nah, kita sebagai orang Kristen, jikalau hal lain yang menguasai diri kita, apakah sungguh kita bisa mendapatkan damai yang sejati? 他心中的这样的属灵的征战已经结束了， Peperangan rohani dalam dirinya telah selesai, 但是这是假的平安， tetapi ini adalah satu damai sejahtera yang palsu. 失败里面没有平安。 Karena orang yang gagal tidak ada damai sejahtera. 第四，落在好土， Nah, yang keempat itu adalah benih yang jatuh di tanah yang baik. 20节说，就是人听到又领受，并且结实，有30倍的，有60倍的，有100倍的。 Nah, dikatakan, dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu lalu berbuah, ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. 一个种子能够结出30、60、100倍。 Satu buah benih itu bisa menghasilkan 30 kali lipat, 60 kali lipat, atau 100 kali lipat. 意思是这个种子虽然小，但是在它里面的能力、生命力是非常旺盛的。 Nah, dimaksudkan adalah bahwasanya di dalam satu benih yang sebegitu kecil ini, tetapi di dalamnya itu mengandung kuasa kehidupan yang begitu besar. 是的，我们相信神的话语是永远不改变的真理。 Nah, kita percaya bahwasanya kebenaran firman Tuhan itu adalah satu kebenaran yang tidak akan pernah berubah. 神的话语里面包含着神的本身，他的能力和智慧。 Dan bahkan di dalam kebenaran firman Tuhan itu sungguh menyatakan keberadaan atau pribadi Allah itu sendiri. 大家相信吗？ Apakah kita percaya? 我们能预备好
预备好土领受扎根的话， Nah, jikalau kita sungguh bisa mempersiapkan hati kita sebagai tanah yang baik, kita bisa bertumbuh dan berakar, 神的话一定结出很多果实的。 maka tentu kebenaran firman Tuhan akan menghasilkan banyak buah. 旧约何西亚书10章12节， Di dalam perjanjian lama, kitab Hosea pasal 10 ayat 12 katakan, 我们要开垦荒地。 dikatakan, bukalah bagimu tanah baru. 这里面荒地指的是当时以色列人的心。 Nah, tanah baru yang dimaksudkan di sini adalah pada waktu itu adalah hati bangsa Israel. 开垦是什么意思呢？ Nah, membuka tanah yang baru itu artinya apa? 就像刚硬的土要翻耕，就结团硬化的土打碎软一点。 Nah, ini artinya yaitu seperti satu tanah yang tandus, yang kering itu dibajak, dilembutkan untuk menjadi satu tanah yang lembut sehingga siap untuk ditanami. 把土里面的这些石头扔掉， Dan bahkan kita membuang bebatuan yang ada di dalam tanah. 占地的各种各样的荆棘和野菜就拔掉，整理干净的。 Dan bahkan kita juga mengurus segala tanaman-tanaman liar yang tumbuh di sekitarnya. Kita membersihkan tanah ini. 这样一个荒地能够变成好土地的。 Sehingga tanah ini bisa menjadi satu tanah yang subur. 那么问题是在心里面怎么能做呢？ Nah, persoalannya ialah bagaimana kita bisa melakukannya. 我们怎么能开垦我们的心呢？ Nah, bagaimana cara kita bisa menggemburkan hati kita? 我们可以讲很多方面， Nah, kita bisa katakan ada begitu banyak 但 aspek. 但是我要讲其中一个。 Tetapi saya mau katakan salah satu di antaranya. 我准备讲到的时候，我想起来了有一个韩国朋友说的话。 Nah, ketika saya mempersiapkan khotbah ini, saya teringat akan perkataan dari teman yang ada di Korea. 在韩国有2个朋友，一个是姓刘，一个是姓赵，2位都牧师。 Nah, saya punya 2 teman baik di Korea. Yang pertama itu marganya Liu dan yang kedua itu adalah marganya Cao. Sama-sama adalah pendeta. 他们俩都开拓教会来自己带领牧羊。 Nah, mereka berdua ini sama-sama merintis gerejanya masing-masing. 他们的教会虽然不大，但是这2位牧师用自己的恩赐来很诚实的牧养自己的教会。 Nah, mereka berdua sama-sama merintis satu gerejanya masing-masing, sekalipun gerejanya itu tidak besar, tetapi masing-masing menggunakan karunia yang Tuhan telah berikan kepada mereka, dan mereka menggembalakan gerejanya masing-masing. 其中一位刘牧师是在真理上装备的非常好。 Nah, khususnya yang pertama itu adalah pendeta Liu. Dia di dalam membahas kebenaran firman Tuhan itu sangat cukup baik sekali. 所以他的牧羊也是照导圣经为主来做。 Oleh karena itu di dalam pelayanannya dia berfokus kepada pengajaran, penggalian akan firman Tuhan. 所以除了主日的分享以外，还是带领各种各样的小组来教导圣经。 Oleh karena itu selain daripada khotbah hari Minggu, maka dia juga membuka berbagai kelas untuk membahas, menelaah firman Tuhan. 但是这个招牧师的教会是对祷告方面非常认真和努力。 Nah, tetapi di lain pihak yaitu di gereja pendeta Cao, mereka adalah gereja yang sangat memprioritaskan akan doa. 无论是年轻的、年老的，大部分的信徒下班回家的路上，必须经过教会来自己祷告，再回家。 Nah, di antara seluruh jemaatnya, baik yang muda, baik yang tua, baik yang remaja, mereka selalu dan setiap kali sebelum berangkat
kerja atau sesudah pulang kerja, mereka di dalam satu hari pasti ada waktu untuk datang ke gereja dan berdoa. 这是很渴慕祷告、努力祷告的教会。 Nah, ini merupakan satu gereja yang sangat berfokus, haus dan rindu akan doa. 有一天，赵牧师请刘牧师来讲道， Nah, pada suatu hari pendeta Chow dia mengundang pendeta Liu untuk datang ke gerejanya untuk berkhotbah. 我听到以后，这个赵牧师的教会弟兄姊妹们非常喜欢，得到了恩典。 Dan hari itu ketika jemaat daripada pendeta Chow mendengarkan sharing firman Tuhan dari pendeta Liu, mereka merasa sangat diberkati sekali. 所以后来每一个星期天晚上开了一个班来学习圣经。 Oleh karena itu, maka setelah lewat waktu di dalam gereja ini, di hari Minggu malam mereka membuka satu kelas untuk menelaah Alkitab. 我去年回韩国见他们的时候，刘牧师跟我说， Dan tahun lalu ketika saya pulang ke Korea, saya berjumpa dengan pendeta Liu dan dia berkata kepada saya, 哇，这个赵牧师的教会的弟兄姐妹们，他们的心田都非常好。 nah, jemaat di gereja pendeta Chow ini, jemaatnya itu hatinya sangat hebat sekali. 我一直教导圣经为主来牧养我的教会。 Nah, saya selalu berfokus kepada menelaah firman Tuhan di dalam menggembalakan jemaat saya. 这是刘牧师的。 Ini adalah perkataan pendeta Liu. 所以我的教会弟兄姐妹们，他们听到的态度非常不错。 Oleh karena itu, antusiasme jemaat di dalam mendengarkan firman Tuhan itu sangat bagus sekali. 但是这个赵牧师教会，他们还是不一样。 Tetapi jemaat yang ada di gereja pendeta Chow ini mereka berbeda. 我站在前边讲道的时候，他们的眼睛好像是发光一样，很明亮。 Nah, ketika saya berkhotbah di atas mimbar, mata daripada seluruh jemaatnya itu sangat bersinar. 我讲一句话一句话，他们都点头或者阿门阿门来接受。 Dan ketika saya berkhotbah, mereka selalu mengangguk-anggukkan kepala mereka atau mereka selalu meneriakkan amin amin. 我讲完道以后，我们一起祷告的时候，他们的祷告非常火热，停不下来。 Dan ketika saya menyelesaikan khotbah, ketika kita berdoa bersama, berdoa mereka itu sangat bersemangat sekali dan doa itu serasa tidak habis-habis, tidak selesai-selesai. 刘牧师说：“我明白了，还是努力祷告的人不一样。” Nah, pendeta Liu katakan saya baru mengerti bahwasannya orang-orang yang giat berdoa itu sangat berbeda sekali. 所以我的教会也开始了强调祷告、推动祷告的运动。 Oleh karena itu maka di gereja saya juga telah dimulai satu gerakan doa dan terus menyuarakan gerakan untuk berdoa ini. 赵牧师也说，因着刘牧师的教导，我们的弟兄姊妹他们生命的成长很大。 Dan bahkan pendeta Chow juga menyatakan bahwasannya oleh karena pengajaran daripada pendeta Liu maka kemampuan atau pengenalan akan firman Tuhan di jemaat gereja kami juga makin luar biasa. 大家都明白了吗？ Nah, apakah Bapak Ibu sekalian mengerti? 我们怎么能开垦皇帝一样，就开垦我们的心？ Nah, bagaimana cara kita membuka tanah yang baru? Itu artinya bagaimana cara kita membuka hati kita. 其中一个重要的就是祷告。 Nah, yang paling penting diantaranya salah satunya ialah berdoa. 祷告来亲近神，祷告来多多与神交流。 Berdoa supaya dekat dengan Tuhan, berdoa sebagai cara kita berkomunikasi dengan Tuhan. 祷告来除掉我们心中的罪，远离罪。 Dan berdoa dengan cara berdoa kita menjauhkan diri kita dari dosa dan kita mendekat kepada Tuhan. 我们会自然而然渴慕神的话语。 Dan dengan sendirinya maka kita akan senantiasa haus dan rindu akan firman Tuhan. 会成为好土地。 Sehingga bisa menjadi tanah yang baik, yang subur.
可以结出很多果子来荣耀神。 Sehingga dengan demikian bisa menghasilkan buah untuk memuliakan nama Tuhan. 我们一起祷告吧。 Mari kita bersatu di dalam doa. 主，今天我们一起思考耶稣撒种的比喻。 Bapa, pada hari ini kami bersama-sama merenungkan perumpamaan Tuhan Yesus tentang seorang penabur. 主啊，我们的心是如何呢？ Tuhan, bagaimana dengan hati kami? 我们是每一个星期天，或者我们常常听读你的话， Bapa, kami sering, mungkin setiap minggunya atau setiap harinya atau sering sekali kami membaca firman-Mu. 是否我们正在接受呢？ Apakah sungguh kami menerimanya? 是否我们在我们心中有道的根呢？ Apakah sungguh di dalam hati kami punya dasar, punya akar firman Tuhan? 是否我心中的道跟在我心中的所有的这世界上的东西在竞争呢？ Ataukah di dalam diri saya ada peperangan antara kebenaran firman Tuhan dengan hal-hal duniawi? 主啊，我们要做好土， Tuhan, kami sungguh mau menjadi tanah yang subur. 我们要你的道能够在我的生活里面、生命里面结出很多果子。 Dan kami rindu supaya melalui kehidupan kami sebagai tanah yang baik bisa menghasilkan buah yang memuliakan nama Tuhan. 是的，主啊，我们需要祷告， Benar Tuhan, kami sungguh perlu berdoa. 我们能够祷告来预备好的土。 Kami bisa berdoa mempersiapkan satu tanah yang baik. 这一年我们接受的、领受的所有神的道，能够结出果子。 Dan di sepanjang tahun ini segala firman yang telah kami terima biar kiranya itu boleh menghasilkan buah yang baik. 奉主耶稣基督的名祷 Hanya 告， di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. 阿门。 Amin. 我们来唱一首赞美歌， Kita mengangkat sebuah lagu pujian. 我要顺服。 Aku mau taat. Yesus itu sejati.
Tuhan, kami bersyukur kepadamu pada pagi ini. Kami datang ke hadapanmu untuk mendengar firman Tuhan, untuk memuji nama-Mu. Tuhan, kami sangat rindu akan firman ini. Tuhan, kami bersyukur kami dapat mendengar firman ini karena firman ini dapat menguatkan hati kami. Tuhan, kami serahkan semua tentang-Mu Tuhan, akan firman ini yang supaya dapat berakar, bertumbuh dan berbuah dalam hati kami. Tuhan, kuatkan setiap jemaat kami supaya kami dapat rindu untuk dapat berdoa lebih rajin dan membaca firman Tuhan, supaya kami dapat menjadi pelaku firman Tuhan di setiap harinya. Tuhan, kami serahkan semua pelayanan gereja ke dalam tangan-Mu Tuhan, dan juga keluarga kami dan hamba-hamba Tuhan dan jemaat kami ke dalam tangan-Mu, supaya kami dapat lebih mengenal dan dapat lebih mengerti akan firman-Mu. Tuhan, berkati setiap kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. 主祷文，我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣。愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，免我们的债，如同我们免了人的债，不叫我们遇见试探，救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是你的，直到永远。阿门。愿我们的主耶稣基督的恩惠、上帝的慈爱、圣灵的感动，常与我们以令堂的所有的弟兄姊妹，愿意领受神的话语来结出果子的，能够愿意扎住的所有的弟兄姊妹里面，与他们同在，从今直到永永远远。阿门。